Okay, Assalamualaikum. Alright, here comes to the second example for beam analysis, ya. Right. Saya nak review balik yang the other day I did show to you the combination of multiple types of pun kata features in the beam analysis, ya. Okay. Alright. Saya nak tunjuk kat you satu apa orang kata satu contoh lah. Okay. Sebelum ni ada saya tunjuk on the ni. Ada dalam satu beam ada macam-macam jenis forces. Ingat tak yang ni? Saya tunjuk yang ni. Okay. Lepas tu saya tunjuk macam ni. Okay. Dan saya nak tambah lagi satu. Okay. Something like this. Okay. Okay, something like this. Okay. Dan saya ada satu force. Yang ni ada dalam contoh kan. Okay, I want to show you this. Macam mana nak buat. Okay. Alright. Okay, kita ada. Saya letak dulu dia punya apa. Distance dulu. 2 meter. 3. 4. 2. 2. 3. Sorry. It's not 3. Tak logik 1 meter. 2 meter. Okay. Alright. Yang ni kita letak ni 10. 20. 30. Ni kita letak 40. Okay. Kilonewton. Semua all units are in kilonewton, ya. Kilonewton per meter. Kilonewton. Okay. And then yang ni support dia kita ambil simply supported lah. Okay. Right. And then okay. Sorry. Okay. Kat sini saya nak ada extra moment. Katalah moment saya ni 25 kilonewton meter. Okay. So ada extra moment kat situ. So macam mana nak buat ni? Okay. Macam mana saya nak analyze this kind of case? Okay. Alright. So what you have to do, yang mula-mula sekali bila nak ada beam analysis, this combination of beam analysis, what you have to do? First thing first, solve for unknown kan, macam sebelum ni saya ajar. Solve for unknown of reactions. Solve for reactions. So reactions refer ke mana? Refer to your support. Okay. So support saya ada 2. Pin support. Okay. And also roller support. So yang ni katalah RAY, RAX. So ni A, point A. And then ni point dia B. Okay. So R, B, Y.
right? So you solve for reactions. Okay. Number 2, the second step is, lepas tu buat apa? Establish. Okay. Establish the moment and shear force equations. Macam tadi saya tunjuk tadi. Okay. The third one. Okay. Draw bending moment diagram and shear force diagram. Okay. So these are the things that you have to follow in the analysis of beam. Okay. So saya tak akan repeat these steps. I won't repeat these steps. Saya hanya nak tunjuk how I'm going to analyze this kind of forces ni. Macam sebelum ni saya ada tunjuk. Kan? Lepas tu saya ada extra force moment dekat sini. Dan saya ada case macam ni. Saya macam mana saya nak solve. Okay. Katalah yang ni angle dia 30 degree. Macam mana saya nak solve yang ini. Okay. So macam again. Alright. Macam biasa. So what you have to do is, macam mana saya nak capture ni, saya nak screenshot. Okay. Oops. Okay. Saya nak screenshot ni. Sekejap ya. Allah. Allah. Silap. Sorry. Okay. Macam mana saya nak buat ni? Okay, saya just copy. Yeah. Sana apa? Okay. Saya padam ni dulu. Okay. So tadi tengoklah tadi These are the basic things. Dan saya tak akan repeat balik benda ni. Okay. Kalau ada soalan baru saya tunjuk post. Okay. Okay, saya nak solve yang ini. Okay. Alright. Okay. Macam mana saya nak buat ni? Okay. Bila you ada ni, pertama sekali, you kena simplify. Simplify. Make it simple. Macam mana nak make it simple? Okay. Macam mana nak make it simple? Okay. Tengok satu-satu dulu. Tengok 10 ni. 10 ni, senang tak nanti nak urus? Senang sebab dia straight line je. Yang ni 20 kN/m. Macam mana saya nak buat yang ni? Daripada UDL kepada dalam bentuk point load. Okay, make it simple. What does it mean by simple? Kalau boleh simple tu dalam bentuk point load. The loading are in the bentuk point load. Point loading. Meaning that kalau ada UDL, convert jadi point load. Kalau ada incline, macam ni incline kan? Incline, convert jadi point loading. Okay. Kalau ada case macam ni, convert jadi point loading. Kalau yang ni, case yang ni macam mana nak buat point loading? So yang ni tak boleh buat point loading lah sebab this is moment. So ini dah simple dalam ni. Okay. So now saya nak ajar you, nak share dengan you macam mana kita nak make it simplify. Okay. Okay, how we going to simplify? Ini 10 kN nanti kalau kita masukkan summation of forces in Y. Okay, summation of forces going up. So, saya boleh tambah negatif 10. Tambah berapa ni tadi? RAY.
tambah yang ni. Macam mana ni? Okay. So now ni macam mana saya nak buat? Yang ni macam mana saya nak buat? Nak simplify dalam bentuk incline, nak convert yang dalam bentuk point loading yang simple. Okay. Macam mana saya nak buat yang ini? Kalau saya ada satu hanging loading like this, saya nak make it simplify. Okay, macam mana? Okay. So that bila dah simple, saya boleh masuk this equation. Okay. Mudah untuk ni, maknanya yang ni to simplify the analysis. Simplify the analysis lah. Okay, our aim. Okay. So yang ni dah senang. Yang ni macam mana saya nak buat 20 kN per meter ni? Macam mana? So normally what we do is here, okay, kita akan convert 20 km ni. Yang ni panjang dia berapa? You tengok panjang dia berapa. Okay. Normally kalau UDL, okay, UDL kita convert jadi dalam bentuk point load. Macam mana saya buat bentuk point load? So saya buat macam ni. Okay. Okay. So 20 kN per meter. Nah, bentuk dalam point load apa? Darab dengan meter. Baru saya boleh dapat apa? Sebab saya dapat kilo Newton. So meter nak darab dengan meter apa? So meter dia akan darab dengan meter ni. Sepanjang meter ni. Berapa meter ni? So 4. So darab dengan 4. 20 darab 4 sama dengan 80 kN. Tapi 80 kN ni duduk kat mana? Sudah akan dalam bentuk point loading of 80 kN meter. Dia duduk kat mana? Where? So dia akan duduk di tengah-tengah. Center. Okay. So 4 dia duduk tengah-tengah. Sudah akan duduk center. So dia akan jadi 80 kN. So kalau tengah-tengah sini akan jadi 2 meter. Sini akan jadi 2 meter. So senanglah you nak buat analisis lepas ni. Okay. The next one. Okay, ada soalan just post dekat comment box. Okay. Okay. The second one yang ni. Okay. 30 kN dia incline. Okay. Macam mana saya nak buat convert into point loading? So bila incline forces sebelum ni what we do? We have to resolve. Okay. We have to resolve. Resolve dalam bentuk Fx ataupun Fy. It depend on the axis. Based on the axis. So axis sekarang kita ni, kita tengok axis kita. So axis kita kat sini in X direction dengan Y direction. So dia akan jadi Fx dengan Fy lah. Okay. So 30 kN dia akan jadi mana? Dekat point yang ini. Katalah point ni nama dia C. Okay. So dia 30 dia akan, kita akan convertkan dia jadi Fy. Kita akan convert dia, sorry. Okay. Kita akan convert dia jadi Fx. So macam mana saya nak convert dia jadi Fx dengan Fy? Nampak tak ni? So yang ni, kita kan ada 30. Sebelum ni knowledge kita dah ada kan 30. So convertkan dia jadi Fx dengan Fy using the cosine. So yang ni kita guna knowledge apa? Trigonometry. So ada dua lah. Satu dekat Fx at point C. Satu dekat ni Fy. Satu Fx dekat point C. So Fx C dengan Fy C. Guna trigonometry. Okay, next. Lepas tu kita ada apa? And then kita ada this hanging 40 kN ni. Okay. Hanging 40 kN. Macam mana nak buat ni? So you tengok ni. Katalah dekat sini dia punya titik dia. Okay. Yang ni dekat sini. Right. So how are you going to solve this? Okay. So you nak buat macam mana? Simplifykan dia. Okay. Bila dia macam ni. Okay. At 1 meter. Okay. Saya nak simplifykan dia.
40 kilonewton ni saya boleh letak dekat point, katalah ni point D Saya boleh letak dekat point D. I can put my point D dekat situ. Okay, macam mana saya nak buat? Pakai pen hijau lah. Pakai pen ni. Okay. Right. So 40 ni. Right. 40 ni kita boleh letak dekat point D. Dekat sini. So I can put 40 kilonewton dekat sini. So what happen? Provided. Nampak tak saya ada distance kat sini? So saya kena buat 40 darab dengan berapa distance dia? 1. So dia akan jadi apa? Kalau 40 darab dengan distance, dia akan jadi dekat sini, dia akan jadi moment. Okay. Moment 40 darab dengan 1 meter. So saya akan dapat 40 kilonewton meter. So saya akan dapat 40 kilonewton meter. So dekat point D ni saya akan ada clockwise ke counterclockwise? So akan jadi clockwise. So dia akan jadi macam ni lah. 40 kilonewton meter. Okay. So jadi simple as that. Tapi dia ada, maknanya dia ada 40 kilonewton applied force kat sini. Same time at this point dia ada moment of 40 kilonewton due to the hanging condition. Okay. And then saya ada 25 kilonewton meter. Yang ni tak perlu simplify lah. Okay. So saya copy ni again. Copy. Paste. Okay. So saya padam sekejap. Cara mudah saya padam dulu ni. Okay. So bila yang ni barulah kita boleh buat analisis. Okay. Sana. Ni sekarang ni saya dah simplify kan dia. Okay. Saya nak draw. Macam mana dia boleh jadi simplify. Baru you nampak clear kan. Okay. Sana. Okay. So saya draw balik. Sorry. Okay. Saya draw balik. Okay. Nanti saya ada RAY. Saya ada RAX. Okay. Dan saya ada 10. And then saya ada 80. Nampak? Mudah kan? Saya ada 30 ni. FY. 30 degree. Lepas tu dekat sini. Dekat sini ingat Dekat sini saya ada FX 30 degree. Okay. Dekat sini. Point sini saya ada 40 kilonewton. Okay. Same point dekat point yang ni saya ada 40 kilonewton meter. And then dekat sini nanti ada 25 kilonewton meter. Dan saya ada RBY. Dah siap dah. So you dah boleh proceed dengan the further analysis. Okay. So katakanlah you nak guna untuk contohnya. Ya. Contohnya you nak guna untuk summation of forces in Y. Going up positive. So apa you buat? So, RAY. Okay. Dia kan tambah, dia tolak kan. Dia going down. So, negative 10. Tolak 80. Sorry. Tolak 80. Tolak berapa? Tolak FY 30 degree. Lepas tu tolak berapa ni? Tolak 40. Okay. And then, ada RBY tambah RBY. Sama dengan 0. Siap. Okay. Next, kalau you nak buat summation of forces in in Y for example. In X. Summation of forces in X. Saya buat kat sini. Summation forces in X. Sama dengan 0. So, you ada apa ni?
So, RAX. Okay, siap. Ini tak ada. So, ini ada. So, this direction positive. So, ini opposite direction kan. So, negative 3, sorry. Fx 30 degree. Okay. And then tak ada negatif, tak ada. So, dah siap lah. Sama dengan kosong. Siap. So, you punya ni, you punya apa? Horizontal direction ada berapa je? 2. Kan? And then you punya ni horizontal. Kalau you punya apa? You punya Fy. So, you ada RAY 10, 80, 30. And then you ada 40 dengan RBY. Okay. Next one kita ada apa? Okay. Next one katakanlah kita ada moment. So kita buat kat sini summation of moment. Kalau taking moment dekat A. A. Clockwise. Positif. So 10 darab. Distance 80 darab. Distance je 30 darab. Distance je. Fx ada tak? Fx tak ada sebab dia sama level dengan yang ni. Jadi dia tak ada distance. Kan? So yang ni tak ada lah. And then 40 adalah 40 darab dengan distance dia. Okay. How about this one? This one adalah. Sebab dia ada 40 kN. Clockwise ke counterclockwise? This is clockwise. Positive 40. So you masuk dalam ni tulis. Tambah 40 kN dah dapat. Lepas tu you ada 25 kN meter. So perlu tak darab? Tak payah sebab dia dalam bentuk moment. Sama dengan 40 kN meter. So tambah clockwise ke counterclockwise? Dia counterclockwise. Dia negatif. So tolak 25 kN. And then yang ni. So yang ni darab dengan distance dia. RBY darab dengan distance. Berapa? Clockwise ke counterclockwise? Counterclockwise. So negatif. So negatif RBY darab dengan distance. Berapa? 2 campur 1, 3, 5, 7, 11, 14, 16. Darab dah. Okay, buat satu-satu macam contoh saya bagi sebelum ni. Alright, buat satu-satu. Let's say you nak guna itu taking moment dekat point A. Maybe you nak buat taking moment dekat mana? Dekat B. Nak buat taking moment kat B sama juga. So RAY darab dengan distance dia 16. So ini summation of moment, taking moment dekat B. Sama dengan kosong. Okay, clockwise positif. Sama jugalah. Tulis satu-satu. RAY. And then 10 darab. 10 darab dengan distance dia. 80 darab dengan distance dia. 30 darab dengan distance dia. Fx 30 ni ada tak? Tak ada sebab dia sama level. Tak ada distance. Okay. And then yang ni 40 kN darab dengan distance dia. Yang ni 40 kN. Masukkan dalam yang ni. Yang ni ada tak? Ada. Masukkan dalam ni. Ini negatif. Yang ni positif. And then apa lagi? Dah settle. So solve. Then rearrange. Work the same step as the macam mana kita solve untuk solve the unknown. In the example number 1. Okay. And then completekan. Okay. So completekan. Right. Completekan. 1. Solve unknown. Solve your reactions. Okay. Right. So you ada RAY. RAX. Okay. Tadi dengan RBY. And then number 2. Establish. Okay. Establish the bending moment and shear force equations. Okay, at least buat sekali lah exercise ni And then you draw your bending moment diagram and shear force diagram. Okay? Right? So the idea here is I want to show to you
how are we going to simplify this UDL to a point load, incline loading to a point load, and then kalau saya ada hanging loading macam ni to a point load, right? And how are we going to solve this? Okay, so with that, thank you so much. Kalau ada soalan, post dekat comment box. Okay, thank you. Assalamualaikum.